Itu antara perkara yang diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Tapi kejap lagi kita dengarkan pandangan daripada rakan kita, Saudara Muhammad Izzuddin Aziz, merupakan pengerusi Gabungan Mahasiswa Islam Mesra Malaysia, tentang lepasan SPM Banjuri Pasaran Kerja, apa implikasinya kepada masa depan negara. Kejap lagi kita sembang-sembang, kita dengarkan sumbangsara anak muda kita hari ini. Okay? Nauzihat dan JJ, ini dia Fatwa Hati di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Di saat langkah kebingungan, semua bergabus kesangsian, tekad meraih keputusan, sehingga terhapus keraguan. Hati kan berdetik, beri gambaran dan jawaban, dan hati kan berbisik, beri panduan mana arah pilihan. Mintalah fatwa dari hatimu, kerana hati nan suci takkan menipu. Kebaikan bawa ketenangan, jua ketenteraman. Mintalah fatwa dari hatimu, kerana hati nan bersih takkan melulu. Kemungkaran akan menggetarkan, jua akan meresahkan. Di saat langkah kebingungan, semua berkabus kesangsian, tekad meraih keputusan, sehingga terhapus keraguan. Hati kan berdetik, beri gambaran dan jawaban, dan hati kan berbisik, beri panduan mana arah pilihan. Mintalah fatwa dari hatimu, kerana hati nan suci takkan menipu. Kebaikan bawa ketenangan, jua ketenteraman. Mintalah fatwa dari hatimu, kerana hati nan bersih takkan melulu. Kemungkaran akan menggetarkan, jua akan meresahkan. Mintalah fatwa dari hatimu, pesan Nabi junjungan. Inspirasi Inforia Islam, semuanya di IKIM. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu, faqala 'indahu 7 mirat, as'alullah al-'azim rabb al-'arsh al-'azim an
yashfiyaka illa a'afahu Allah min dhalika al-marad. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, orang yang menziarahi pesakit yang belum tiba saat-saat kematiannya, lalu dia berkata di sisinya sebanyak 7 kali, aku bermohon kepada Allah yang maha besar, Tuhan Arasy yang agung, agar menyembuhkan engkau. Nescaya Allah akan menyelamatkannya daripada penyakit itu. Hadis riwayat Abu Daud. Doa elak wabak penyakit. Allahumma idfa' 'anna al-bala'a wal-ghala'a wal-waba'a wat-ta'una wal-fahsya'a wal-munkar wal-baghya was-su'a al-mukhtalaf wash-shada'ida wal-mihana ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina wa qaryatina hadhihi khasatan wa min biladil muslimina kafatan innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, jauhilah kami daripada bala dan harga barang naik, bencana, wabak penyakit, taun, pelbagai perlakuan keji dan mungkar, segala kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami ini khususnya dan negara umat Islam amnya daripada segala bencana tersebut. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa ke atas segala-galanya dan Engkaulah yang selayaknya memberi perkenan. Amin ya rabbal alamin. Lembah Kelang 91.5 FM. Anda kini sedang mendengarkan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Kesilapan seringkali terjadi, rintangan perlulah dihadapi, terus melangkah gapai mimpi indah, pedulikan segala caci jua persepsi. Jangan jadikan alasan, pamerkan senyuman penuh kesan, andai kepenatan, kuasai diri, berehatlah tetapi bukan berhenti. Takdir telah ditentukan, kehidupan harus diteruskan, walau berat teruskanlah kau berjalan. Biar tak mengubah dunia, jangan berubah, kerana dunia gambarannya mempesona sementara, keasyikan hanyalah sementara. Kejayaan dan kegagalan saling melengkapi, keyakinan ditutup jangan dengan kebimbangan. Usah berkecil hati kerana kelemahan, bangkit semula terus melawan keraguan. Takdir telah ditentukan, kehidupan harus diteruskan, walau berat terus
senantiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus bersama-sama kami pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dan waktu ini teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman bersiaran kita untuk Ekspresi IKIM. Dan Rabu 9 malam untuk kita bawakan rancangan Khabar Orang Muda. Berbicara kita bersama dengan untuk kita dengarkan bicara anak-anak muda kita hari ini. Bagaimana pandangan tentang isu-isu yang bakal kita bawakan. Dan insyaAllah Khabar Orang Muda kita kali ini, kita akan membicarakan satu topik yang begitu penting untuk kita ambil perhatian. Ibu ayah terutamanya dan adik-adik saya sendirilah, berkaitan dengan lepasan SPM banjiri pasaran kerja. Apa implikasi kepada masa depan negara? InsyaAllah kita nak tahu jugalah sudut pandang anak muda belia kita hari ini. Dan bersama-sama dengan saya dalam talian untuk kita bawakan diskusi ini, saya bersama dengan Encik Muhammad Izzuddin Aziz, merupakan pengerusi Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia GAMIS, bersama-sama dengan kita dalam talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat kita Izzuddin? Sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. InsyaAllah kali ini kita nak bawakan satu bicara yang perlu kita ambil perhatian sama-sama lah. Saya dan juga semua orang. Izzuddin sendiri ada peranannya untuk sama-sama kita beri pandangan kita, buka sedikit minda anak-anak muda kita hari ini berkaitan dengan tajuk lepasan SPM banjiri pasaran kerja. Apa implikasinya kepada masa depan negara? Kita nak tahu jugalah bagaimana yang boleh kita buat, apa sumbang saran kita dan pandangan Izzuddin sendirilah bila tajuk akhbar ni. Kalau saya baca pun saya sendiri terkejut jugalah tentang situasi yang berlaku. Ianya realiti yang perlu kita hadapi hari ini. Ada juga anak-anak muda kita hari ini yang tak sempat lagi bergraduasi. Mereka dah berada di institusi pengajian tinggi, tapi kerana desakan kepada ekonomi keluarga yang akhirnya menyebabkan mereka withdraw ataupun keluar dari pengajian tinggi mereka itu untuk bantu keluarga. Dan sekarang ni banyak pasaran kerja yang boleh mereka sertai, gig economy yang boleh mereka sertai, yang boleh bantu mereka dalam pasaran kerja dan juga bantu ekonomi keluarga. Jadi ini perkara yang perlu kita bimbangkan. Dan macam mana pula pandangan Izzuddin tentang perkara ini hari ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kita lihat perkara yang berlaku hari ini, yang khususnya yang berlaku pada pelajar-pelajar sijil pengajian menengah ni, SPM, yang mana mereka bila mana mereka tamat saja SPM, mereka memilih untuk tidak menyambung pengajian mereka. Ni satu perkara yang sangat serius. Dan dalam akhbar sini menyatakan ataupun dalam Jabatan Perangkaan Malaysia mencatatkan bahawa 72% pelajar yang ambil SPM ni tak nak sambung belajar. Jadi sebenarnya perkara ni amat serius dan amat mendukacitakanlah sebenarnya. Dan kita lihat pelbagai punca yang berlaku, antaranya seperti mana yang Encik Faiz ada sebut tadi berkaitan dengan terpaksa menanggung beban keluarga, yang mana ini kos sara hidup lah, kos sara hidup yang sangat tinggi, yang menyebabkan mereka ni terpaksa meletakkan diri mereka ni sebagai seorang yang perlu mengambil tanggungjawab menyara keluarga. Ada yang sebahagian begitu, ada yang mungkin mereka melihat rakan-rakan mereka kebanyakannya mengambil kerja-kerja sampingan ataupun kerja sambilan yang boleh meletakkan diri mereka ni kepada perkara yang kita katakan contohlah kita kata gaji yang tinggi yang ditawarkan dan sebagainya. Itulah situasi yang berlaku hari ini. Ya, dan kita faham macam Izzuddin sebut, mereka perlu step in, mengambil tanggungjawab untuk bantu keluarga. Tanggungjawab itu betul, bagus untuk mereka ada rasa tanggungjawab untuk bantu keluarga dan sebagainya. Cuma kita bimbang bila setengah orang rasa bila dah pegang duit ni, kita takut kita dah meminggirkan soal pendidikan. Kita faham duit perlu untuk kesinambungan kehidupan kita, bagaimana kita nak makanan kita dan sebagainya, to put food on the table dalam keluarga pun itu satu perkara yang perlu kita bimbangkan lah dengan situasi ekonomi, kos sara hidup yang semakin mendesak hari ini. Cuma bila tanggungjawab mereka itu
mereka salurkan kepada menjadi ketua keluarga pula, menyala keluarga pula, berbanding sepatutnya mereka perlu menyambung legasi pendidikan dalam keluarga yang kita harap dengan pendidikan yang mereka ada dapat mereka mengubah nasib keluarga itu. Jadi macam mana aspek tanggungjawab ini Izzuddin lihat yang sepatutnya mereka salurkan kepada bidang pendidikan, tapi mereka masih bertanggungjawab kepada keluarga, tapi mungkin tanggungjawab tu perlu kita kemudiankan sepatutnya. Macam mana tu Izzuddin? Baik, perkara ni kita macam saya sebutkan tadi, bila dia melibatkan tanggungjawab ataupun bagaimana seorang rakyat, kerana anak muda ni juga ada seorang rakyat yang setiap hari perlukan sepinggan nasi sekurang-kurangnya. Tapi sepinggan nasi pun kita terdesak lah kan, patutnya 2 pinggan 3 pinggan dalam sehari, baru cukup, baru betul-betul mencukupi asasi kehidupan harian tersebut. Jadi itu yang menyebabkan perkara ini menjadi satu perkara yang terpaksa mereka lakukan ataupun mereka terpaksa memilih. Dan antara perkara yang lain juga adalah sebenarnya mereka memilih perkara ini adalah kerana kos pendidikan yang mahal. Kos pendidikan yang mahal yang mana kita dengar PTPTN lah, kos pinjaman PTPTN yang tinggi kan, ataupun disebabkan itu mungkin kalau sesiapa yang terima dalam UPU contohnya kan, dia dimasukkan dalam Universiti Awam. Saya sendiri adalah sebagai pelajar Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, kolej swasta yang merupakan kolej yang kita kata yuran dia agak tinggi lah berbanding dengan universiti awam yang lain. Jadi itu mungkin menjadi bebanan yang tinggi kepada mereka anak muda ini juga, dan yang mana mereka melihat kos pendidikan yang tinggi yang menyebabkan mereka mengambil pilihan seperti itu. Jadi dalam masa yang sama juga kita ini anak muda hari ini berhadapan dengan trend ataupun berhadapan dengan media sosial yang mana mereka ni diletakkan dalam minda mereka, ataupun mereka melihat ataupun media itu sendiri mempengaruhi diri mereka dari sudut kalau kita boleh lihat beberapa ataupun setengah influencer bisnes kan. Kita tak salahkan businessman yang buat promosi dan sebagainya, tapi ada sebahagian yang meletakkan tak belajar tinggi tapi boleh pakai Mercedes, tak belajar tinggi tapi boleh pakai Mustang contohnya. Jadi ini perkara ataupun kenyataan yang tidak sihat kepada anak muda yang baru nak membangun. Jadi ini kita lihat sepatutnya tanggungjawab sebagai anak muda ataupun tanggungjawab sebagai seorang pelajar lepasan ISPN, sepatutnya mereka perlu meletakkan pendidikan ni di peringkat yang utama terlebih dahulu. Kalau kita lihat mereka, kalau kita tengok mereka merupakan yang berumur lingkungan 17 hingga 18 lah, yang kita sebutkan hari ini yang SPM. Betul. Jadi sangat muda kan. Jadi sangat menjadi masalah lah bila mana golongan muda yang semuda ini melibatkan diri dalam ataupun mengutamakan diri mereka kepada bidang kerjaya sebelum mereka mendapat pendidikan yang baik ataupun berkualiti. Jadi ini menjadi satu perkara yang perlu dilihat oleh semua pihak, termasuk ibu bapa dalam menangani isu ni dan memberikan galakan kepada anak-anak ni supaya mengutamakan pendidikan, dan ibu bapa lah sebenarnya yang perlu memainkan peranan dan supaya mereka ni tidak terbeban dengan apa kita katakan tanggungjawab tadilah. Dan banyak lagi sebenarnya faktor-faktor yang lain yang kita boleh pergi lepas ni. Saya insyaAllah, dan kita tak salahkan mereka untuk mereka menjadi influencer dengan gaji yang 5 angka, 6 angka. Ni sekarang main-main angka je kan. Cuma kita harap kalau mereka ini berpendidikan, ada ilmunya, jadi mereka boleh buat mungkin konten-konten yang lebih bermoral. Kita bimbang kerana tanpa ilmu, akhirnya konten-konten yang kita berikan di media sosial itu adalah konten-konten yang akhirnya menjatuhkan maruah, merendahkan moral masyarakat kita. Itu yang kita bimbang. Jadi apa pun semuanya kena berilmu, dan itulah pentingnya kena ada pendidikan untuk meneruskan legasi satunya kepimpinan negara masa depan di tangan anda, anak-anak muda hari ini. Dan kita nak tahu juga lah kesan kepada produktiviti negara pada masa mendatang sekiranya anak-anak muda ini, sebab angka yang disebut 72% itu
amat tinggi, lebih daripada separuh yang memikirkan untuk tidak menyambung pengajian dalam bidang formal. Selebihnya lagi suka untuk terus masuk ke bidang pekerjaan. Macam mana produktiviti negara masa depan, Izzuddin? Baik, sebelum saya sentuh tentang produktiviti negara tersebut, saya nak sentuh tentang bagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan di kalangan kamu beberapa darajat. Maksudnya Allah SWT menjanjikan kepada kita yang berilmu dan beriman ini untuk diangkat beberapa darajat. Ataupun kita kata darjat di sisi Allah SWT tu Allah akan tingkatkan sekiranya kita berpendidikan, sekiranya kita mempunyai ilmu. Jadi itu asas yang nak menunjukkan bahawa ianya adalah asas kepada pembangunan seseorang, ataupun lebih lagi kita kata pembangunan atau produktiviti negara tersebut. Jadi sebelum kita nak melihat kepada ke arah yang lebih besar, iaitu negara kita Malaysia, bagaimana kita nak memajukan sebuah negara, jadi ianya perlu bermula dengan ilmu. Bagaimana wahyu yang pertama diturunkan oleh Nabi SAW, yang mana ketika itu sebelum diturunkan wahyu kepada Nabi SAW, bagaimana kita lihat keadaan Arab jahiliah ketika itu yang tidak bertamadun, membunuh anak perempuan, menyembah berhala dan melakukan kezaliman-kezaliman yang lain. Kita lihat bagaimana ketandusan yang berlaku di tanah Arab ketika itu. Jadi selepas daripada diturunkan wahyu Iqra kepada Nabi SAW dalam surah Al-Alaq, bagaimana Allah SWT menurunkan wahyu Iqra yang kita kata signifikannya adalah ilmu. Yang mana ilmu ni sangat penting kepada pembangunan ataupun ketamadunan manusia itu sendiri, supaya kita menjadi sebuah daulah ataupun sebuah negara ataupun sebuah seorang manusia yang berguna. Jadi itu yang menjadi kayu ukur yang sebenar. Kerana kalau kita lihat, kalau perkara ini tidak disertai ataupun seseorang itu tidak berpendidikan, maka kesan kepada produktiviti negara tu akan berlaku kurangnya tenaga pakar dan profesional dalam negara. Bagaimana selepas ini kita nak melihat bagaimana negara nak menguruskan sistem pentadbiran, kita boleh kata contoh sistem pentadbiran hutan contohnya. Alam semula jadi ini, sekiranya tidak ada kemahiran ataupun tidak ada pendidikan terhadap perkara tersebut, habis semua ditebang, habis semua ditarah bukit-bukit. Jadi itu yang kita tak nak lihat perkara tersebut berlaku. Ataupun kita boleh lihat contohnya pakar dari sudut pengurusan kewangan, kan, ataupun ekonomi, bagaimana nak menguruskan ekonomi dalam negara. Jadi itu memerlukan satu ilmu ataupun satu kepakaran yang mana kepakaran tersebut perlu diperolehi daripada ilmu. Maka ini yang menjadikan kesan kepada negara sangat besar, kesannya sangat besar. Walaupun hari ini kita lihat, kita belajar diploma ataupun belajar degree, kita masuk kelas, keluar kelas, kita tak nampak perkara tersebut, kesan tersebut. Tapi hakikatnya kesan tersebut adalah besar kepada pembangunan ataupun produktiviti negara. Dan dalam masa yang sama juga sukar, bila mana berlaku, maka sukar untuk kita membangunkan sebuah negara yang maju. Kerana bagaimana kita nak membangunkan sebuah negara yang maju, kerana sebuah negara maju itu adalah bermula daripada bagaimana manusia ataupun masyarakat yang berada dalam negara itu berfikir, bagaimana gaya mereka berfikir. Jadi bila mereka tidak ada pendidikan, mereka tidak ada satu gaya fikir yang baik, gaya fikir yang kritis, jadi mereka ni akan lebih kepada simple minded. Bila kita kata simple minded ni, dia tak fikir benda-benda besar lah. Dia fikir tentang perut dia je. Dia fikir tentang apa dia nak belanja hari ni, apa dia nak makan hari ni. Ya, betul. Itu je yang dia fikirkan. Dia tak fikir panjang. Bagaimana anak dia nak membesar dengan baik selepas ni, bagaimana pendidikan yang perlu diberikan kepada anak, bagaimana dia nak membentuk masyarakat dalam bermula dengan keluarga, kemudian masyarakat setempat dia. Jadi itu perkara-perkara yang perlukan kepada pemikiran yang kritis di peringkat anak muda ataupun di peringkat masyarakat kita hari ini. Jadi bila begitu, bila perkara ini dia kita kata dia berlarutan, bila mana
kesannya berlarutan sehingga kita ketandusan pelapis kepimpinan yang berwibawa. Jadi bila tidak ada ilmu, tidak ada kepakaran, sukar untuk membangunkan negara, maka bagaimana kita nak membentuk satu pelapis kepimpinan yang berwibawa, yang baik. Jadi itu yang siapa yang memimpin negara, maka kita tak nak lihat kepimpinan negara kita adalah kepimpinan yang tidak berpendidikan. Kepimpinan yang tidak mempunyai pendidikan yang kualiti dan baik. Kerana itu yang akan mencorakkan dan akan membentuk sebuah negara yang maju ataupun gagal. Jadi itu kayu ukur yang sebenar lah. Terima kasih Izzuddin untuk pandangan, dan itu antara perkara penting yang perlu kita ambil perhatian. Kita tak nak di masa depan kita menjadi negara dengan lambakan tenaga pakar dari luar. Kita nak lahirkan tenaga pakar di kalangan anak watan, anak tempatan yang boleh maju, bukan sekadar majukan negara, bahkan ilmunya boleh diguna pakai oleh negara-negara luar. Itu yang kita inginkan dan itu yang kita harapkan dengan adanya anak-anak muda yang akan teruskan legasi pendidikan selepas ini. Kembali selepas ini Izzuddin, kita nak rehat sekejap. Kita nak bicara tentang lepasan SPM banjiri pasaran kerja, apa implikasinya kepada negara. InsyaAllah kembali seketika nanti. Johor Bahru 106.2. Jadilah sang juara. Azam diri, nuansa hati, kobarkanlah. Langkahkan kembali, kaki terhenti, nyalakanlah. Ruang dimensi terbuka untuk kita berkarya, mengukir sejarah kecil di tanganmu cinta. Dan dalam impian indah bersama doa, resapi diri yang arif, kaulah juara. Arungi hidup, bangkitlah segera, sululah jiwamu, jadilah sang juara. Azam diri, nuansa hati, kobarkanlah. Langkahkan kembali, kaki terhenti, bersama doa, resapi
Bangkitlah wahai jiwa yang lelah, bangun kembali semangat baru. Pemenang sejati itu ada di jiwamu. Pemenang sejati itu ada di jiwamu. Pagi yang indah disinari warna yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan tafsir Al-Quran, motivasi pagi, Hayabil Arabiyah, topik pagi, analisis, kesihatan, generasi dan topik Jumaat. Semuanya dalam warna pagi bersama Pian dan Luqman dari 6 hingga 10 pagi. Hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Terus kembali bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Saya Faiz Haji Osman. Dalam Khabar Orang Muda kita bawakan bicara kita bersama-sama untuk kita dengarkan tentang lepasan SPM banjiri pasaran kerja, apa implikasinya kepada masa depan negara. Dan kita dah dengarkan panjang perkongsian oleh saudara Izzuddin Aziz. Kita merupakan pengerusi Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia. Bersama-sama kita dengarkan tadi bicaranya. InsyaAllah kita harap sumbang saran dan pandangan-pandangan ini kita timbang-timbanglah, terutamanya ibu ayah yang mana inginkan kemajuan dalam pendidikan anak-anak anda. Dan kita nak tahulah situasi hari ini, kecenderungan anak-anak muda hari ini. Adakah bila mereka dah mula dari awal sertai, sebab orang kata bila dah masuk dalam bidang pekerjaan terlalu awal, mereka ada pengalaman-pengalaman kerja yang mungkin freshie tak adalah, sebab mereka dah 3 tahun belajar di universiti. Mereka tak sempat berada dalam bidang pekerjaan, tapi mereka keluar tanpa pengalaman kerja. Jadi kita nak tahu jugalah macam mana hasrat negara selepas ini untuk melahirkan teknokrat pada masa depan, dengan mereka dah tak nak lagi kurang minat. Saya kira kurang minat untuk sama belajar, tapi lebih minat untuk masuk dalam bidang perniagaan, mungkin masuk dalam, mungkin bermula dari kecil sebagai businessman, businesswoman secara orang kata dropship ke, agent dan sebagainya. Mungkin selepas ini memiliki empire perniagaan sendiri. Tapi macam mana pelan negara untuk menghasilkan lebih ramai teknokrat di masa depan? Baik, kalau kita lihat perkara ini, sepatutnya negara perlu, ataupun kerajaan khususnya perlu melihat ataupun menyeimbangkan perkara ini. Jadi bila kita lihat perkara ini, kita tengok anak muda hari ini yang ramainya kebanyakannya sertai bisnes, contohnya bisnes, dan kemudian sertai p-hailing, kan, penghantaran makanan. Kebanyakannya itulah penghantaran makanan inilah yang menjadi lambakan kepada anak muda. Menjadi lambakan kepada anak muda. Saya tanya kawan-kawan yang masuk, yang join p-hailing ni pun, mereka kata gaji mereka sekitar 3 ke 5 ribu. Itu kalau orang belajar degree itu belum tentu lagi 3-4 ribu. Gaji minimum diperkenalkan kerajaan 1,500 je, Izzuddin. Ya betul. 1,500 saja kan. Jadi itu yang menyebabkan ialah kita kata kecenderungan mereka. Dan sebenarnya kalau kita lihat berlaku penurunan had umur perkhidmatan p-hailing ni daripada 21 ke 18 tahun. Yang mana dia menjadi satu faktor penarik kepada anak-anak muda ni yang lepasan SPM untuk masuk ke dalam bidang ini. Jadi pihak kerajaan sebenarnya perlu melihat perkara ini dengan serius. Terutama sekali perlu melihat bagaimana perkembangan pendidikan dalam negara kita. Perlu mengawal perkara ini, bukan menjadikan perkara ini sebagai galakan lagi kepada mereka. Kerana sepatutnya kerajaan perlu meletakkan sistem pendidikan tu yang lebih sistematik, bukan saja di peringkat universiti, tetapi bagaimana kerajaan nak menyalurkan kepakaran dalam bidang yang mereka ambil di universiti ini diletakkan di posisi di luar, contohnya. Jadi begitu yang kita inginkan. Jadi sekiranya semua akan join Grab, kan, semua akan buat bisnes. Jadi bagaimana dengan kepakaran yang lain? Bagaimana profesional yang lain? Kita lihat generasi yang ada sekarang ni adalah generasi yang lama. Kan? Kepakaran yang ada pada hari ini adalah
perkara yang lama, profesor yang ada, doktor. Jadi siapa yang akan mengganti doktor, profesor yang ada sekarang ni kalau bukan anak muda hari ni yang menjadi pelapis ataupun yang menjadi sebagai kita kata rebung yang baru, yang nak baru tumbuh. Jadi kalau kita sampai tua, kalau kita dah umur 30 ke 40, kita masih lagi dengan e-hailing, kita dengan b-hailing kan, penghantaran makanan, kita dengan bisnes. Bagaimana dengan kemajuan sebuah negara? Jadi itu yang pelan yang perlu kerajaan ataupun kementerian yang berkaitan perlu melihat perkara ini dengan lebih serius, kerana perkara ini melibatkan masa depan negara. Yelah, macam Izzuddin sebut tadi, saya pun perlu cari pelapis. Siapa nak jadi DJ lepas ni? Kan. Jadi bidang-bidang pekerjaan ini perlu diisi oleh anak-anak muda di masa depan, sebab kami tak lama di sini, jadi perlukan pelapis, perlukan pengganti untuk sama-sama, terutamanya pewaris dan juga legasi untuk kepimpinan negara. Mungkin ada setengah orang tak pernah terfikir pun satu masa mereka akan jadi Perdana Menteri. Who knows, mereka akan jadi Perdana Menteri. Adik-adik saya hari inilah, anda lah yang akan mencorakkan masa depan negara, bagaimana negara kita akan bergerak ke masa hadapan, insyaAllah. Dan terakhirlah Izzuddin, mungkin sedikitlah cadangan Izzuddin sebagai seorang anak muda yang mengetuai kepimpinan di Barisan Pemuda sendiri, bagaimana melihat cadangan-cadangan, saranan-saranan yang boleh dibuat terutamanya oleh pihak kerajaan, pihak universiti kan. Ialah macam Izzuddin sebut, bila kawan-kawan menyertai e-hailing, mereka dengan tawaran gaji 3 ke 4 ribu bergantung kepada kerajinan kan. Tapi kali ini dengan masuk sektor pekerjaan, mustahil mereka nak terus dapat cecah 5,000 angka kerja bila tahun pertama bekerja. Jadi macam mana cadangan-cadangan di pihak anak muda sendirilah, apa yang anda inginkan oleh pasaran kerja selepas bergraduasi? Kalau ini perlu menjadi tiket kepada bonus lah, orang panggil apa, nak menarik perhatian anak muda hari ini. Baik, pertama sekali kalau saya boleh cadangkan adalah pertama, ini adalah peranan ibu bapa. Kerana ibu bapa yang merupakan sekolah ataupun rumah kita tu adalah sekolah pertama sebenarnya. Kita bila mana anak-anak dah boleh bercakap kan, sebelum bercakap lagi kita dah mengajar bercakap, berjalan dan sebagainya. Jadi itu merupakan sekolah yang pertama yang mana anak-anak ni diberikan pendidikan. Jadi ibu bapa bila mana anak dah semakin besar, anak dah makin meningkat usia remaja kan, usia dewasa ni, perlu diberikan semangat pendidikan bermula daripada rumah. Jadi bagaimana nak memberikan semangat pendidikan ni, kita boleh pelbagaikan bagaimana buku-buku yang boleh dibaca. Jadi penerapan itu dilakukan di peringkat awal lagi. Bila penerapan ini dilakukan ataupun kita kata semangat pendidikan, belajar, seronoknya belajar. Jadi perkara ini akan menjadi satu perkara yang boleh menyebabkan anak muda ini minat untuk belajar selepas daripada itu. Mereka akan suka dengan ilmu, suka dengan perkembangan ilmu yang ada pada diri mereka. Kemudian perlu ubah cara berfikir, bahawa kejayaan ini bukan diukur dengan melalui kekayaan harta semata-mata. Kerana kalau kita belajar kerana kita kerja, maka kita tidak akan cukup apa saja tawaran. Kalau macam DJ Faiz ada sebut tadi berkaitan bagaimana kita nak memberikan tawaran kepada anak muda hari ini, sebenarnya itu mungkinlah satu perkara yang perlu difikirkan dengan tuntas oleh pihak kerajaan. Tetapi dalam masa yang sama, sebagai anak muda ataupun sebagai pelajar, perlu meletakkan diri mereka ni bukan faktor kejayaan, kerana mereka melihat kejayaan itu pada harta wang ringgit, material semata-mata. Wang ringgit, material, material. Mereka melihat material semata-mata sebagai faktor kejayaan. Kita tak nafikan kita perlu mengisi perut dan sebagainya, tapi bagaimana sangat yang kita nak melihat hari ini gaya hidup yang sebagaimana yang kita nakkan. Kita boleh memilih, kita manusia diberikan pilihan. Kita nak kaya sekaya-kayanya ataupun bersederhana dan sebagainya. Kan, jadi itu yang apa yang dituntut oleh Islam, itu kita perlu bersederhana dalam kehidupan kita. Dan pendidikan ni bukan saja boleh mengubah bagaimana masa depan kita, tapi dia akan mengubah bagaimana cara kita berfikir, dia akan mengubah bagaimana
mutu ataupun kualiti dalam diri kita sendiri sebagai seorang manusia yang bertamadun. Jadi itu yang kita perlu ubah mindset ni lah. Ini di peringkat anak muda sendiri, dan juga di peringkat ibu bapa sendiri perlu mendidik gaya berfikir anak-anak ni sebenarnya. Jadi kadang-kadang ibu ayah juga ada, kita tak menyalahkan, ada juga ibu ayah yang meletakkan mindset kepada material juga. Jadi itu menjadi ikut-ikutan. Sebenarnya perkara ni kita boleh lihat dalam sistem kekeluargaan itu sendiri. Kemudian antara perkara yang lain yang boleh ditawarkan adalah saya tak nafikan bahawa gaji minimum tu adalah sangat minimum lah. Jadi kurang-kurangnya kepada itulah Izzuddin, pelajar lepasan. Macam mana yalah Izzuddin, bila dah berakhirnya di IPT, apa persepsi dan apa sebenarnya yang anda harapkan di pasaran kerja? Itu pun kita nak tahu juga lah kan. Yang pertamanya sebenarnya kalau kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa, kita inginkan kita bekerja pada bidang yang kita belajar. Itu sangat utamalah. Yang pertama sekali, kerana bila mana kita bekerja pada bidang yang bukan kita belajar, jadi itu yang menjadi mindset pelajar lah. Kita tak boleh ubah benda ni kita belajar bertahun-tahun, kita spend duit beribu-ribu untuk dapatkan segulung ijazah. Jadi tiba-tiba kita keluar, kita tak guna pun apa ilmu yang kita belajar di kampus. Itu yang sepatutnya kerajaan ini perlu melihat perkara ni serius, dan seperti yang mana yang saya sebutkan tadi, perlu menyeimbangkan perkara ini dengan meletakkan anak muda ini pada bidang yang mereka belajar. Meletakkan peluang-peluang pekerjaan dalam bidang-bidang yang ada di universiti itu sendiri. Kalau universiti ini membuka satu jurusan dan sebagainya, pastinya perlu dipastikan juga di luar tu ada peluang-peluang pekerjaan yang bertepatan dengan jurusan yang ada di universiti tersebut. Dan juga kerajaan perlu melihat ialah tawaran gaji yang minimum tadi yang kan? Sewajarnya. Gaji minimum yang sewajarnya dengan kos sara hidup yang ada pada hari ini. Satu kos sara hidup. Dia sangat penting. Satu kos sara hidup, Izzuddin. Kadang kita melihat satu lagi adalah kos pembelajaran yang anda sendiri telah habiskan. Ia bukan soal RM500-600, ia soal RM5,000-6,000 lebih lagi. Even pengajian yang perlu kita habiskan dalam ijazah itu, kalau ijazah lah, kalau diploma dan sebagainya, perlu habiskan dalam tempoh 3 tahun. Tapi dengan kos-kos pengajian yang tinggi, dengan tawaran kerja, dengan gaji minimum sekian-sekian harga, jadi setahun bilakah akan berakhirnya bayaran kepada pengajian tersebut kan? Jadi itulah perkara. Sebab saya melihat bila masuk IPT pun ada anak-anak muda kita yang berada di latihan industri yang dibayar dengan hanya sekadar RM250 dalam suasana ekonomi hari ini yang sangat mencabar. RM250 itu sangat cabaran untuk mereka. Jadi satu perkara macam saya setuju dengan Izzuddin sebut, kerajaan perlu pandang serius perkara ini. Agar anak muda hari ini tidak melencong terus tinggalkan bidang pendidikan, sebab realiti hari ini adalah harganya terlalu besar untuk mereka sambung pengajian. Banyak pengorbanan yang mereka perlu buat untuk mereka teruskan pengajian. Satu lagi saya cadangkan supaya adanya pendidikan berkebajikan sebenarnya. Dan pendidikan berkebajikan ni seperti mana kita lihat di Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar di Mesir yang memperkenalkan universiti wakaf. Itu yang menjadi satu perkara yang dia tak perlu bayar yuran pengajian yang tinggi. Pengajian tak perlu bayar, tak ada yuran masuk belajar saja. Dan itu yang ada setengah tu yang dapat duit belanja lagi. Jadi ini sebenarnya kerajaan perlu mengambil perhatian dan perlu melihat supaya ada wujudkan pendidikan berkebajikan ini. Terima kasih Izzuddin untuk sumbang saran ini. Kita tak nak salahkan siapa-siapa pun di platform ini, tapi ini kita buka minda semua orang sebab inilah realiti hari ini. Saya bercakap dengan Izzuddin sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang wakil di Gerakan Belia sendiri, melihat anak muda hari ini. Sebab Izzuddin dan kawan-kawan perlu bergerak ke hadapan, perlu maju ke hadapan, tapi dengan cabaran yang terlalu besar. Okey, saya nak kata zaman saya berakhir belajar hari itu pun cabaran dah tinggi. Tapi saya tak dapat bayangkan adik-adik saya, Izzuddin dan kawan-kawan hari ini, bagaimana untuk menempuh alam pekerjaan dengan sekian-sekian gaji, bagaimana nak menghabiskan bayaran
pinjaman pendidikan yang tinggi dan sebagainya. Jadi itu satu perkara yang perlu, sebab anda akan memulakan satu sisi lain kehidupan selepas tamat pengajian. Tapi dengan desakan, dengan tekanan dan sebagainya, itu akhirnya menjadikan angka 72% anak muda kita tidak ingin meneruskan pengajian mereka setelah tamat SPM. Jadi perlu perhatian semua. Jadi terima kasih Izzuddin untuk kesempatan waktu yang kita ada hari ini untuk kita bicarakan dalam khabar orang muda kita, berbicara tentang lepasan SPM banjiri pasaran kerja, apa implikasi kepada masa depan negara. Inilah hakikat yang perlu kita bincang. Kita tak nak tolak ke tepi 72% ini, sebab mereka anak-anak kita yang bakal menyambung legasi negara, kemajuan negara yang perlu kita corakkan ke masa depan. Dan yang paling penting adalah mereka inilah yang akhirnya akan mengekalkan kemerdekaan dan juga ketamadunan negara kita masa depan. InsyaAllah. Izzuddin, terima kasih untuk ilmunya, untuk kesempatan waktu kita diskusi dengan pandangan dan juga sumbangsaran anda. Ada kesempatan kita sembang lagi dan semoga sukses. Kita doakan semoga ada satu perubahan drastik jugalah yang perlu dibuat. Kalau 360 lah. Tak dapat pun 180 punya perubahan pun, insyaAllah kita harap satu perubahan yang baik yang boleh diberikan oleh pihak kerajaan kepada anak-anak muda hari ini, bagaimana untuk anda meneruskan kesinambungan kehidupan dan juga kemajuan negara yang perlu anda wariskan dan legasikan selepas ini. InsyaAllah kita jumpa lagi, ada kesempatan. InsyaAllah. Selamat belajar ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Kembali pada anda terus dengarkan kami pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Bila dipuji kejayaan kita sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sudarlah sentiasa semuanya dari Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Hati gembira terasa bahagia, itulah tanda nikmat darinya. Ingatlah Allah, syukur padanya, ucapkanlah Alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Lihatlah alam terbentang luas, langit cerah memayungi bumi. Hati terasa kebesarannya, ucapkanlah Allahu Akbar. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah,
setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islami, semuanya diikim. At-Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa, also known as Abu Isa as-Sulami At-Tirmizi, was born in 209 after Hijrah or 824 CE in Tirmiz, which is in present-day Uzbekistan. He traveled to Khurasan, Medina and Mecca in search of knowledge and became a hadith master and an imam. He was a student of Al-Bukhari, Ishaq bin Rahawah and others, and he compiled a book of hadith called Al-Jami Al-Kabir, which is also known as Sahih At-Tirmizi. It is considered one of the 6 Sahih collections of hadith: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, At-Tirmizi and Ibn Majah. This order is the most popular ranking of these collections. Additionally, Imam At-Tirmizi wrote on other topics, including history and the prophetic traits. His book, Ash-Shama'il an-Nabawiyah, The Characteristics of the Prophet, provides a detailed description of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmizi also composed a book on hadith methodology called Al-Ilal, or the Discrepancies. Several scholars reported that Imam At-Tirmizi had a prodigious memory. He was able to retain numerous hadith after hearing them only once. Students came from all over to study with Imam At-Tirmizi, the most famous of whom were Haysam bin Kulayb and Abul Abbas. Though he lost his sight towards the end of his life, Imam At-Tirmizi's keen memory continued to remind him of his surroundings. It is reported that in spite of his blindness, he once lowered his head on a journey at the moment when he expected to pass under a low tree limb. Umar bin Alaq once said, Bukhari died without leaving anyone in Khurasan who compared with Abu Isa or At-Tirmizi in knowledge, memory, piety and abstinence. After contributing tremendously to the teaching and preservation of Islam, Imam At-Tirmizi died in Tirmiz
in the year 279 after Hijrah or 892 CE. May Allah fill his grave with light. The narrations is taken from the book The Content of Character, Ethical Sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, collected by Sheikh Al-Amin Ali Mazrui, translated by Sheikh Hamza Yusuf. Nilai-nilai bersama IKIM. Benar. Sifat benar disebut lebih 10 kali dalam Al-Quran. Antara ayat yang menyebut tentang sifat benar termasuklah surah Al-Ahzab ayat 23 hingga 24. Bermaksud demikian, antara orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya lalu gugur syahid, dan ada mereka yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Berlakunya yang demikian supaya Allah membalas orang yang benar disebabkan kebenaran mereka dan menyiksa orang yang munafik jika dia dikehendaki atau dia menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya petik kata-kata seorang ahli falsafah daripada Eropah yang kandungan ideanya itu amat mirip pada nilai Islam. Ini yang dilafazkan oleh ahli falsafah barat ini. Seseorang itu jika dia cuai, tidak benar, tidak bersifat benar dalam perkara-perkara yang kecil, dia tidak boleh dipercayai dalam perkara-perkara yang penting. Sebagai kesimpulan yang mungkin mengandungi semua nilai tadi, apa yang dilafazkan oleh Khulafa Ar-Rashidin dalam bahasa Inggeris. Abu Bakar, upon succeeding as the first caliph, gave a speech on good governance in which he noted a few crucial characteristics. He said, I have been given authority over you, although I am not the best of you. If I do well, help me, and if I do wrong, set me right. Loyalty is to tell the truth to a leader, treason is to hide it. The weak among you will be powerful in my eyes until I get the right from him. If people do not follow in the way of Allah, he will disgrace them. Obey me as long as I obey Allah and his prophet. And if I disobey them, you owe me no disobedience. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Jadi farma untuk anak-anak, jadi farma untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155. 0377347155. Baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud yang paling banyak mengingati kematian dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk alam selepasnya, merekalah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikuti rancangan Maulid at IKIM, berkongsi dan mengupas tentang hadis-hadis baginda Nabi SAW mengenai alam kubur dan kematian bersama Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Joel, bersiaran setiap Khamis 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Dalam kebimbangan kita terhadap penyakit-penyakit berjangkit seperti COVID-19, harus diingat penyakit tidak berjangkit atau non-communicable disease NCD juga menjadi pembunuh senyap rakyat Malaysia. Dianggarkan 1.7 individu dewasa di negara ini menghidap 3 penyakit NCD, manakala 3.4 juta individu dewasa pula mempunyai 2 penyakit NCD atau mempunyai faktor risiko utama. Ini menunjukkan 1 daripada 5 orang dewasa menghidap diabetes, 1 daripada 3 dewasa menghidap hipertensi, manakala 2 daripada 5 dewasa mempunyai kolesterol tinggi. Amalkan gaya hidup sihat. Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit 3 kali seminggu. Ambil pemakanan yang berkhasiat, kurangkan garam dan gula dan sentiasa positif dalam melalui kehidupan hari ini. Kita mampu mengubahnya. Badan kita, amanah kita, jaga dan pelihara. Pesanan sihat ini daripada kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nur